Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita buka Al-Quran, kita tengok dekat bahagian atas ada tertulis satu perkataan. Perkataan itu ditulis surah. Sebagai contoh, Suratul Baqarah, Suratul Ali Imran, Suratul Nisa. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan surah ini? Al-Imam Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' wa Ahkamil Quran menyebut surah ada berbagai-bagai maksud. Antara dia adalah yang pertama, surah bermaksud asy-syarifah, iaitu kemuliaan. Seakan-akan sebagai contoh kita kata Suratul Baqarah, kemuliaan Al-Baqarah. Suratul Nisa, kemuliaan An-Nisa. Dulu ada seorang penyair, nama beliau adalah An-Nabirah. An-Nabirah ni adalah seorang yang pakar dalam syair. Orang suka mendengar syair yang dibuat oleh Nabirah. Satu ketika An-Nabirah ini pernah menguji seorang, yang mana seorang ini dia punya pangkat yang besar. An-Nabirah puji dia, alam tara anna Allah a'taka surah, tidakkah kamu merhatikan bahawa Allah Ta'ala telah memberikan kepada kamu surah. Surah ini bermaksud kemuliaan. Yang kedua, pendapat Al-Imam Qurtubi, surah bermaksud lingkaran ataupun pagaran. Seakan-akan bila mana kita baca suratul Fatihah, ayat-ayat dalam Fatihah itu dilingkari atau dipagari oleh surah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ketika itu tidak ada lagi pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi SAW. Sehinggalah kewafatan Nabi, orang yang pertama yang mengumpulkan Al-Quran pada ketika itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di atas fikiran Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu sahabat-sahabat Nabi, orang-orang lain membaca Al-Quran yang dikumpulkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampailah kepada khalifah yang ketiga, iaitu Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika itu dikumpulkan Al-Quran untuk kali kedua. Jadi kenapa dikumpulkan Al-Quran untuk kali kedua? Diceritakan bahawa satu ketika Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah menyuruh beberapa orang sahabat Nabi, antara dia adalah Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani, untuk keluar daripada Madinah pergi ke satu tempat nama dia Armenia, Azerbaijan. Di situ perginya Sayyidina Hudzaifah adalah untuk menyebarkan Islam, untuk membuka kota Islam. Sayyidina Hudzaifah bila sampai di sana, dia terkejut kerana ada orang yang baca Al-Quran tidak seperti mana yang difaham ataupun diketahui, dihafaz oleh Sayyidina Hudzaifah. Mereka baca Al-Quran lain daripada macam mana yang mereka belajar daripada Nabi SAW. Mereka baca watimmul hajja wal umrata lil bait, tunaikanlah haji dan umrah kerana rumah, kerana Kaabah. Yang asalnya bukanlah ayat itu begitu, tetapi yang asalnya adalah wa atimmul hajja wal umrata lillah, tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani pulang balik daripada Armenia, pergi ke Madinah dan beritahu kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu apa yang telah didengari oleh seorang lelaki yang baca salah tadi. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kumpulkan balik, panggil sahabat-sahabat Nabi untuk kumpulkan balik Al-Quran untuk kali kedua, kerana takut-takut seperti mana yang telah berlaku pada umat-umat yang terdahulu, umat Yahudi, umat Nasara, yang mana mereka ini mendapat Injil dan Taurah, mereka baca tetapi mereka tukar apa yang ada dalam Injil dan Taurah itu. Jadi disitulah antara sejarah yang penyebab Al-Quran itu dikumpulkan untuk kali kedua.